Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, andai patah sayap Raja Wali bertongkat jua saya kemari, bukan mencari calon isteri, tetapi ingin membawa hadirin bagi mendengar, memahami, menyelami dan mendalami mauduk pidato saya yang berbunyi Rukun Negara, Tanggap Perpaduan Negara. 5 prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semata. Sekali apresiasi buat tuan peneraja acara, sorai kasih sekali budi buat staf kehakiman yang arif lagi bijaksana, dif-dif kehormat warga pendidik, setarakan seperjuangan dengan irama yang berbeza tetapi matlamat yang sama. Hadirin berwibawa, setiakan pandangan anda, selesakan sandaran anda bagi mendengar pidato saya pada hari ini. 1000 langkah bermula dengan 1 langkah. Izinkan saya takrifkan tajuk pidato saya, iaitu Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi teras kehidupan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Tanggam pula ialah satu bahagian yang bertakluk berperanan sebagai penyambung, penguat dan pengukur. Perpaduan pula ialah kata dasar bagi padu, membawa maksud lain kuat, kukuh, utuh dan teguh. Negara pula ialah suatu kumpulan masyarakat yang menduduki sebuah kawasan yang mempunyai kedaulatan, politik dan pemerintah. Hadirin berwibawa, rentetan peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum yang terburuk yang berlaku di negara kita. Jangan kita ulangi. Kesannya seramai 196 nyawa melayang. Justru itu, Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena kemerdekaan yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Maka dengan ini jelas bahawa Malaysia mendukung cita-cita yang tinggi bagi mencapai perpaduan yang erat, memelihara cara hidup yang demokratik, mencapai satu konsep masyarakat yang adil dan menjamin satu kehidupan secara liberal terhadap tradisi dan kebudayaan yang berbagai-bagai di negara kita. Namun begitu kita lihat pada masyarakat sekarang sering saja mengangkat isu perkauman dan bangsa yang lain sehingga mengakibatkan masalah antara kaum semakin menjadi-jadi. Namun begitu, ia telah menyebabkan prinsip rukun negara tidak diangkat dalam masyarakat kita. Hadirin sekalian, doktrin ini telah disemai sejak awal persekolahan lagi. Di pagi hari, lafaz ini dilaungkan dengan penuh taat dan setia. Namun, sejauh manakah doktrin ini telah meresap dan mengalir dalam jiwa kita? Hadirin yang saya hormati, kita beralih kepada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, di mana seluruh rakyat Malaysia mengakui bahawa kuasa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Agama Islam dipilih sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia, dijadikan sebagai panduan dan rujukan bagi seluruh umat Malaysia. Namun begitu, agama-agama lain pula boleh dianuti. Secara umumnya, seseorang yang taat dan patuh akan agamanya mempunyai budi pekerti yang tinggi serta sifat-sifat yang terpuji, keutuhan iman dan sikap tolong-menolong orang yang susah tanpa menghina bangsa, kaum dan agama. Kesannya, prinsip ini telah melahirkan masyarakat Malaysia yang sentiasa bersyukur dan menghargai atas nikmat yang diberikan, merupakan asas kepada perpaduan negara. Sidang penonton penuh santun. Kita beralih kepada prinsip rukun negara yang kedua, iaitu
kesetiaan kepada raja dan negara, di mana Yang di-Pertuan Agong diangkat sebagai lambang perpaduan negara. Dalam konteks rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja, manakala raja atau pemerintah berperanan untuk melindungi dan memberi keselamatan kepada seluruh umat di negara kita. Hadirin berwibawa, dengan semangat kesetiaan yang diberikan kepada raja akan memacu masyarakat negara kita untuk berubah kepada masyarakat yang sering untuk melakukan dan memajukan negara kita di masa kelak. Benar peribahasa, raja adil disembah, raja zalim disanggah. Hadirin yang saya kasihi, prinsip rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan menghendaki rakyat mematuhi dan menghormati perlembagaan negara kita, kerana perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi di negara. Oleh itu, rakyat Malaysia harus patuh akan perkembangan perlembagaan supaya aman dan damai. Dalam konteks ini, semua individu, tiada seorang pun terkecuali untuk tidak mematuhi perlembagaan. Sebagai contoh, seseorang warga negara tidak perlu mempersoalkan kesetiaan seseorang warga negara yang lain mengikut keturunan dan kaum berlainan. Perlembagaan juga telah menetapkan pentadbiran dan menjaga hak asas manusia secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang, di mana seluruh negara memerlukan undang-undang supaya negara menjadi lebih terkawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman dan stabil. Hadirin, hak rakyat boleh dilakukan secara bebas asalkan tidak mengganggu dan melanggar undang-undang yang sedia ada. Jika didapati bersalah, seseorang itu akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Benar, aforisma berkata, ular dipukul jangan mati, kayu pemukul jangan patah, tanah dipalu jangan dilempak. Sidang penonton berwibawa, kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip rukun negara yang terpenting juga. Ia apa? Menekankan tentang perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang untuk membentuk warga negara yang saling menghormati, beramah mesra, bersopan santun dan bertata susila yang tinggi. Sebagai contoh, di negara kita ramai pelancong luar yang datang, tetapi ada antara mereka yang tidak tahu ke mana yang ingin dituju. Oleh itu, mereka bertanyakan kepada kita, di manakah tempat-tempat menarik di negara ini? Tanpa segan silu, tanpa fikir apa-apa, kita menolong mereka dan memberi cadangan tempat-tempat yang menarik di negara kita tanpa memikirkan apa-apa, walaupun sedikit sukar untuk berkomunikasi dengannya. Rakyat Malaysia pada hari ini, saya yakin dan percaya bahawa kita semua tidak lekang dengan senyuman yang manis yang akan diberikan kepada pelancong-pelancong yang datang. Hadirin sekalian, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Itulah amanah rakyat yang harus sentiasa ada, yang berpadukan rukun negara kita seiring dengan perpaduan yang kukuh. Maka tidak hairanlah bahawa negara Malaysia melahirkan rakyat-rakyat yang berkualiti tinggi dan mempunyai generasi-generasi yang kuat untuk memimpin negara yang akan datang. Kerana apa? Kerana kita berpegang kepada ideologi kebangsaan, iaitu rukun negara yang telah senarai dan sedia ada. Hadirin sekalian, ibarat telur sekangkang, pecah sebiji, pecah semuanya. Sebelum bicara bertemu nota, izinkan saya membaca serangkap pantun. Tunang Pak Dukun disukai ramai, kerap di ruang udara. Hidup aman, aman dan damai, negara makmur, aman sejahtera.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembina atau bervisi buat hadiri penuh bervisi.